Selamat datang ke saluran kata Kelam. Diharap anda semua terhibur dengan rancangan ini. Kata Kelam. Hello. Selamat malam kepada semua. Selamat malam kepada pendengar di Spotify, penonton di YouTube. Selamat malam, selamat datang ke rancangan Kanta Kelam. Salut. Bagaimana hari anda hari ini? Okey. Harap hari anda hari ini lebih elok daripada semalam, lebih okey daripada semalam. Dan kita sama-samalah jaga masing-masing ya. Jaga diri, jaga orang sekeliling, sayangi keluarga, macam itulah ha. Okey, hari ini saya ingin berkongsi sedikitlah catatan COVID-19 yang ada di Malaysia pada waktu ini. Hari ini Malaysia mencatatkan 6658 kes, iaitu 6658 kes, menurun daripada semalam. Manakala di Sarawak pula mencatatkan 361 kes. Kira meningkat, menurun dah macam itulah daripada semalam. Okey, saya harap sangat-sangat kita semua patuhilah SOP yang telah disediakan. Sama-samalah kita bekerjasama untuk menurunkan jumlah jangkitan setiap hari supaya kita mampu hidup seperti dulu, atau paling tidak pun dalam norma yang baru tapi lebih selesa daripada kekangan macam sekarang. Okey. Okeylah. Pada malam Sabtu ini merupakan hari perkongsian tempat atau benda seram, pelik, gaib, ganjil yang ada di seputaran kita. Saya cari ini semua di laman web dan ceritakan semula kepada anda. Okey? Diharap anda semua terhibur. Anggaplah semua ini sekadar peneman anda di waktu macam sekarang lah, PKP ni, untuk tambah ilmu. Kalau saya ada silap, saya minta maaf terlebih awal dulu ya. Okey. Sebelum ini beri saya masa sedikit ya untuk saya set up dulu untuk perkongsian pertama kita. Okey. Okey. Di sini ya, saya ingin membawa anda ke Sarawak sebab saya akan melakukan berkongsi kisah-kisah benda pelik yang ada di Sarawak, dan satu daripadanya merupakan pasti anda kenal kan dengan gambar ini? Pasti anda kenal kan? Okey. Biarlah saya bagi yang tak kenal tu, biar saya perkenalkan. Ini merupakan Batu Nabau. Batu Nabau yang ada di Sarawak. Seperti yang kita sedia maklum, Sarawak merupakan negeri terbesar di Malaysia. Memang tidak dinafikan kita kaya dengan pelbagai khazanah semula jadi yang misteri dan terunik, dan terunik untuk terus diterokai. Sarawak bukan saja kaya dengan khazanahnya, akan tetapi kaya juga dengan etnik, budaya, kesenian dan legenda. Jadi tidak heranlah jika Sarawak juga menjadi kediaman pelbagai jenis kisah-kisah misteri, termasuklah batu-batu yang aneh yang menjadi tanda tanya. Okey. Ini Batu Nabau memang
memang sudah melekat di hati masyarakat Engkelili dan Seri Aman terutamanya dan Sarawak amnya. Batu istimewa ini terletak kira 3 km dari Pekan Engkelili dan 230 km dari pusat bandar Sarawak iaitu Kuching. Batu ini terletak di Sungai Bukong atau lebih tepat merintangi Sungai Bukong. Batu ini mulai terkenal apabila ia disiarkan di sebuah akhbar pada tahun 1996 yang lalu. Namun begitu, ia mula tersebar luas di seluruh pelosok Sarawak pada tahun 2008 oleh sebuah akhbar berbahasa Mandarin. Okey, sini saya ingin perkongsikan sedikit ya kisah penemuan kepada Batu Nabau ni. Okey, batu istimewa ini pada asalnya memiliki nama tersendiri iaitu Batu Lintang. Batu itu memang selalu dilalui oleh masyarakat sekeliling untuk ke kebun mereka. Bentuk batu tersebut lebih kurang 9 meter panjang, 2 meter lebar dan berbentuk unik runcing di hujung seakan-akan kepala ular. Bagi penduduk setempat, batu ini memang menyimpan aura mistiknya yang tersendiri walaupun masih bernama Batu Lintang, iaitu nama lama dia lah. Batu ini bertukar nama setelah seorang lelaki Thailand lah datang ke kawasan tersebut dan menyatakan bahawa batu itulah yang telah muncul dalam mimpi beliau, yang mana batu tersebut merupakan perubahan wujud seekor ular gegasi. Pencarian beliau agak lama sebenarnya, sampaikan beliau menjelajah ke seluruh tanah semenanjung sebelum dibawa ke Borneo, Sarawak. Di situlah beliau bertapa untuk suatu masa sebelum beliau kembali menemui warga setempat untuk meminta bantuan membersihkan tempat yang beliau katakan istimewa itu. Oleh kerana itu, tempat ini menjadi bersih dan batu tersebut dicat seakan-akan sisik ular. Okey, di sini saya ingin kongsi sedikit tentang pengalaman misteri seputar Batu Nabau yang telah diceritakan dari mulut ke mulut lah. Jadi kira macam all folks punya cerita lah. Okey. Dulu masyarakat setempat pernah berkongsi kisah bahawa ada seorang budak yang nakal. Dia telah buang air atas batu tersebut. Tidak lama kemudian budak itu hilang secara misteri selepas dipercayai jatuh ketika dalam perjalanan pulang. Sehingga kini budak itu masih tidak dapat dikesan. Satu lagi, kisah apabila seorang budak telah jatuh sakit setelah dia melontar batu ke arah batu tersebut. Batu tersebut tu Batu Nabau lah ya. Okey. Pelbagai rawatan telah penduduk tempatan gunakan, namun semua menemui jalan buntu. Menurut perkongsian orang tua, budak ini berjaya juga akhirnya dipulihkan daripada penyakit misterinya apabila penduduk setempat melakukan upacara miring. Upacara miring ni salah satu daripada upacara yang special di Sarawak. Kira macam kita berdoa lah untuk memohon keberkatan dan macam lagi lah. Ini untuk benda baik ni, berhampiran dengan batu berkenaan sebagai tanda minta maaf. Dan akhir sekali ialah ia hanya batu biasa, tapi mungkin juga
ada cerita di sebaliknya. Oleh itu, ingat, sesiapa yang datang ke situ dilarang sama sekali bercakap sombong atau jangan sesekali melakukan kekerasan ke atas batu nabau tersebut. Sama ada secara lisan. Secara lisan ini macam anda mengeluarkan kata-kata yang kesat kepada batu itu, ataupun anda melakukan kekerasan secara fizikal, iaitu anda cuma mengambil sedikit sepihan daripada batu itu. Tolong jangan, okey? Jangan. Sebab kerana dipercayai ia akan mendatangkan malapetaka yang segera kepada si pelaku. Peringatan ini memang telah tertera di sebuah papan tanda sebelum sampai di jalan masuk untuk ke batu tersebut. Okey. Bagaimana semua? Okey. Jadi bagaimana semua tentang kisah batu nabau itu tadi? Jika ada salah dan silap, saya mohon maaf dari hujung rambut hingga ke hujung kuku kaki saya. Terlebih dulu kerana saya mengambil maklumat ini dari 3 penulisan yang saya telah jumpai, dan nanti saya akan sertakan laman sesawang untuk 3 blog yang saya jumpa ni dalam video ni, supaya anda boleh membaca sendiri apa yang terdapat dalam itu. Sebab ini saya ringkaskan daripada 3 tu. Saya gabungkan untuk jadikan part ini. Okey, saya minta maaf kalau ada terkurang, terlebih, tersalah daripada semua yang saya kongsikan tadi. Saya tahu benda ini sangat kira macam sensitif lah di kita Sarawak, dan saya masih belajar. Kalau salah, tegur dengan cara yang baik. Saya sedia menerimanya. Okey. Saya harap kita sama-sama juga jaga kelestarian bukan saja alam semula jadi, malahan budaya dan kepercayaan yang ada di negeri Sarawak, bumi yang kita cintai ini. Okey? Memang lain dari tempat lain, tapi kelainan itulah yang menjadi keunikan kita sebagai rakyat Sarawak. Salam Kanta Kelam, salut. Okey. Kali ni baiklah semua, tanpa membuang masa, kita masuk ke perkongsian kedua dan perkongsian terakhir pada malam ini, ya. Tak berasa kan? Okey. Tapi saya ingin pesan dekat sini, jalankan kajian anda sendiri untuk kepastian yang lebih. Rancangan ini hanyalah peneman anda. Peneman cuma menambah mungkin sedikit ilmu, tapi jika anda ingin mendapatkan lebih, anda boleh jalankan kajian sendiri, baca dekat internet,
saya akan sertakan dengan apa yang telah saya kongsikan ini supaya ia menjadi lebih lengkap untuk saudara-saudari semua ya, para pendengar, penonton saya. Okey, biar saya masuk ke kisah ataupun perkongsian kedua ya. Okey. Terlebih dahulu saya ingin minta maaf jika anda terdengar bunyi deruman motosikal yang sangat indah sekali di kawasan saya sini. Saya minta maaf, mungkin audionya terganggu kerana bunyi motor-motor mahal yang lalu di kawasan saya. Saya minta maaf. Sebenarnya benda itu memang kita tak dapat elak lah, sebab itu memang hak masing-masing kan. Okeylah, mesti anda tertanya-tanya apa batu ini kan. Ada yang kenal, orang Sarawak mungkin kenal, terutamanya orang yang pulang alik dari Sibu ke Bintulu, Sibu ke Miri. Mungkin mereka akan kenal batu ni, batu yang ada di sebelah saya ni. Okey, seperti yang kita ini, biarlah saya perkenalkan bagi yang tak kenal batu ini. Batu ini ialah yang dipanggil sebagai batu katak. Okey. Batu katak merupakan salah satu daripada beberapa batu yang dianggap mempunyai aura mistik tersendiri. Namanya dikenali hampir sama seperti nama Batu Nabau yang telah saya rungkaikan di atas tadi. Sesiapa saja yang memandu melalui jalan darat ke Bintulu atau Miri pasti akan melaluinya. Ia terletak, sekejap, macam tertekan keluar. Maafkan saya. Okey. Mana tadi? Okey. Ia terletak antara Sibu dan Bintulu. Ia kira-kira 18 km dari Pekan Tatau, iaitu pekan yang di dalam kawasan Bintulu lah, menuju ke Sibu. Maafkan saya. Ia merupakan sebuah batu yang besar yang bertapak di sebelah kiri jalan. Sekali pandang, ia memang sebuah batu yang biasa, macam biasa batu. Cuma yang mengherankan, saiznya yang besar dan tinggi seakan-akan bukit batu. Sekejap, saya nak tukar ni. Okey, menurut cakap-cakap masyarakat atau kata-kata masyarakat, perbualan masyarakat setempat, batu ini membawa tuah kepada sesiapa yang mengunjunginya. Hajat yang diingini ada yang menjadi nyata setelah berhajat di situ. Jadi tak heranlah jika tempat ini telah dijadikan tempat orang-orang yang ingin kaya dengan cepat dengan nombor ekor. Menurut cerita setempat, seseorang yang berbangsa Cina telah terkena nombor ekor yang besar selepas mengunjungi tempat ini. Sebagai tanda terima kasih beliau kepada batu tersebut, beliau telah mendirikan sebuah pondok khas, seperti yang ada dalam gambar ni. Okey, seperti yang ada dalam gambar ni, pondok khas untuk batu tersebut. Dari itulah batu tersebut diangkat menjadi dewa batu
dan dipuja oleh penggemar nombor ekor. Saya nak tekankan dekat sini, saya bukan galakkan perjudian, hanya sekadar perkongsian. Okey? Berjudi itu memang mana-mana agama pun memang tak suruh kita untuk berjudi. Tak diminta untuk berjudi. Mana-mana agama, baik pun Islam, Kristian, even though Buddha pun saya rasa memang dia orang tak galakkan untuk berjudi. Okey. Selain itu, penampakan wujud perempuan berambut panjang berbaju putih dan juga lembaga hitam yang menakutkan sering kali kelihatan di tempat itu. Ini telah menambahkan lagi kesan seram dan mistik yang ada di kawasan batu tersebut. Jika kita melewati kawasan tersebut pada waktu senja ataupun malam. Kalau malam tu memang lebih lagi lah, kan? Namun begitu, di sinilah breakdown dia bermula. Namun begitu, segala masa kegembilangan batu katak musnah pada 2008 atau lebih tepat lagi 24 hari bulan November tahun 2008, apabila ia telah dimusnahkan untuk memberi laluan pembinaan lebuh raya baru di Sarawak, iaitu Lebuh Raya Pen Borneo. Walaupun pada awalnya pelbagai masalah dihadapi oleh pihak pemaju dari masyarakat setempat dan something yang ada dekat situ. Ini ikut cakap-cakap dia, bukan tu lah. Memang sebab tak ada bukti bertulis apa semua kan. Namun semua ini tidak mampu mengekang arus pembangunan yang kian pesat di Sarawak. Ada juga kisah yang mengatakan ada gangguan mistik yang berlaku semasa selepas pemusnahan batu legenda ini. Namun tiada bukti yang mampu mengesahkannya, hanya cakap dari mulut ke mulut saja. Kan? Okey. Kongsi lagi. Inilah proses pemusnahan dia. Saya cuma dapat 2 gambar ni. Okey. Kini kemasyhuran batu katak hanya tinggal secebis kenangan yang pernah mewarnai keunikan negeri Sarawak, bumi Kenyalang. Apapun yang pernah terjadi di batu berkenaan dan masyarakat setempat, hanya mereka yang tahu. Ya. Okey semua. Saya minta maaf jika perkongsian saya tentang kisah batu katak ini agak pendek, sebab saya tak dapat banyak maklumat bertulis yang ada untuk merungkaikan dalam perkongsian di sini. Saya dah cari berapa laman web, saya tak jumpa maklumat yang tambahan untuk kepada apa yang saya dah sembahkan, apa yang saya dah pertontonkan pada anda sekarang. Jadi jika saya harap jika ada penambahan dari segi asal usul, kisah-kisah seram, pelik, ganjil yang ada di seputaran batu katak ini, bolehlah kirim ke email saya yang ada dekat bawah tu, yang ada dekat bawah tu. Saya amat
mengalu-ngalukannya jika ada maklumat tambahan. Dan jika maklumat itu banyak, mungkin saya akan buat bahagian kedua untuk batu katak. Begitu juga dengan batu nabau. Jika ada penambahan, sila masukkan dan email kepada saya. Saya akan buat kalau dua-duanya panjang, saya akan buat jadi satu kira macam episod 2 lah untuk batu katak dan batu nabau ini. Okey ya. Okey, salam Kanta Kelam. Salut. Nampaknya kita sudah berada di akhir rancangan. Diharap semua terhibur dengan perkongsian kali ini. Anggaplah rancangan ini sebagai peneman anda ya. Jika ada maklumat tambahan untuk kedua-dua batu istimewa ini, silalah email ke email saya yang tertera. Jika banyak, macam saya cakap tadi lah, saya akan buat part 2. Okey, untuk akhir kata, maaf jika ada silap kata dan cara sepanjang perkongsian ini. Anggaplah semuanya sekadar hiburan dan jalankanlah kajian anda sendiri untuk lebih kepastian. Dan pesanan saya buat anda semua, termasuk saya sendiri, pastikan patuhi SOP yang ada. SOP kita masih belum menang lagi. Sasaran kita di bawah 4K. Tetap stay safe. Salam Kanta Kelam. Salut. Terima kasih telah membina saluran kata. Harap semuanya terhibur dengan perkongsian yang telah disajikan. Kerana semua ini hanyalah satu hiburan. Sampai jumpa lagi.